Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 3 semua? Ustazah harap semua anak-anak pada hari ini dalam keadaan yang penuh bersemangat, bersedia untuk mengikuti pelajaran pendidikan Islam tahun 3 pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan pelajaran pendidikan Islam, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3. Bagi mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3 pada hari ini, iaitu kita akan belajar tajuk dalam bidang sirah. Sebelum Ustazah nak ceritakan apakah tajuk dalam bidang sirah yang akan kita belajar, sebelum itu Ustazah akan sebut apa dia sirah. Sirah ialah sejarah. Sirah ialah sejarah. Cuma sirah ialah berkaitan, sejarah yang berkaitan dengan kisah-kisah Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi suatu ketika dahulu. Baiklah anak-anak, hari ini Ustazah nak belanja anak-anak dengan beberapa paparan gambar untuk anak-anak lihat. Baik, untuk gambar yang pertama, cuba anak-anak lihat. Apakah gambar ini? Apa dia kotak hitam yang ada di skrin sini? Ini ialah gambar Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram terletaknya ialah Kaabah. Yang bulat-bulat yang anak-anak tengok ni, bulat-bulat ini adalah Masjidil Haram. Dan yang hitam ini adalah Kaabah. Di Kaabah inilah umat Islam, nenek kita, datuk kita, mungkin mak ayah kita pergi ke Mekah nak buat haji, buat umrah. Antara aktivitinya mereka akan pusing-pusing Kaabah ini. Baik anak-anak. Baik, di Kaabah ataupun di Mekah inilah Kaabah terletak dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram terletak di Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahir dan dibesarkan di Mekah. Baik, sekali lagi saya sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan dibesarkan di Mekah. Dan di hadapan Kaabah inilah yang menjadi aktiviti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk solat. Baik. Dah tengok gambar Kaabah, kita lihat gambar yang kedua. Apa agaknya gambar yang kedua ni? Nampak macam bukit je. Baik anak-anak, bukit ini bukan sebarang bukit. Tetapi bukit ini adalah bukit yang paling special. Nama bukit ini adalah Jabal Nur. Jabal maksudnya bukit. Jabal maksudnya bukit. Nur. Jadi bukit ini namanya Bukit Nur. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil Jabal Nur. Yang mana Jabal Nur ini, bukit ini sebenarnya berbatu dan juga berpasir. Dia tak ada pokok. Dia ada batu, ada pasir. Batu-batunya ialah batu-batu yang tajam. Bukit ini terletak lebih kurang jaraknya 3 kilometer daripada kota Mekah. Baik, apa yang ada di bukit ini? Baik, kita lihat gambar seterusnya. Di bukit ini, ramai orang akan bila pergi haji ataupun pergi umrah ke Mekah, mereka akan ambil kesempatan untuk panjat bukit ni. Sebab apa mereka panjat bukit ini, ada banyak sejadah itu, mereka akan solat. Sebab apa? Sebab bila berada di atas bukit ini, terus akan nampak
kota Mekah di sana ni. Sini kota Mekah ni. Ni Mekah ni ada cahaya ni. Berada di bukit ini terus dapat nampak terus. Kalau tak ada bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi ni, terus nampak Kaabah yang kita tengok awal-awal tadi. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, tadi kita nampak acik-acik yang solat yang ada atas bukit. Maka inilah gambaran atas puncak bukit. Atas puncak bukit ada satu lubang ataupun ada satu gua. Nama gua itu ialah Ghar Hira. Ghar maksudnya gua. Hira iaitu gua Hira. Maka inilah gua Hira, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari masa suatu ketika dahulu akan pergi beribadat, berzikir, bermunajat pada Allah dalam gua Hira ini. Baik. Sekarang apa sebenarnya Ustazah nak cerita ni? Baik, Ustazah nak cerita hari ini iaitu di dalam bidang sirah, tajuk wahyu ya, wahyu teragung. Alif ga ngagung, teragung. Baik, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan wahyu teragung. Baik, apa dia wahyu itu? Ini baru first time dengar ni perkataan wahyu. Apa dia makna wahyu, Ustazah? Baik, Ustazah akan ajar anak-anak apa dia makna wahyu. Walaupun kita tak boleh berjumpa bersemuka dalam kelas, tapi Ustazah nak juga supaya anak-anak lihat cara pembelajaran Ustazah melalui YouTube ini. Baik, kita lihat apa makna wahyu. Baik, pengertian wahyu. Pengertian wahyu. Apa itu wahyu? Anak-anak lihat di sini. Wahyu, ya. Wahyu ialah, nak tahu wahyu ialah kalam Allah. Yang Ustazah warnakan merah ni. Wahyu ialah kalam Allah. Kalam tu apa? Kalam itu ialah kata-kata Allah, arahan Allah, maklumat daripada Allah yang disampaikan, yang mana wahyu tadi Allah sampaikan kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul sahaja. Kalau kita tak boleh kata saya dapat wahyu, kita tak boleh kata macam tu. Kita hanya boleh kata saya dapat ilham. Ustazah dapat ilham. Amin dapat ilham. Fawaz dapat ilham. Tapi tak boleh kata Atikah dapat wahyu. Tak boleh sebab kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Yang boleh kata dapat wahyu hanyalah golongan Nabi dan golongan Rasul sahaja. Baik, sekali lagi Ustazah sebut supaya anak-anak ingat. Bila sebut saja perkataan wahyu, anak-anak kena ingat wahyu ini ialah kalam Allah. Ini paling anak-anak kena ingat. Kalam Allah. Kalau orang tanya pula apa dia kalam Allah itu, apa kalam-kalam ni? Kalam ini maksudnya kata-kata Allah, arahan Allah, maklumat daripada Allah yang mana Allah hanya sampaikan kepada Nabi dan Rasul sahaja. Itu makna wahyu. Ingat, kalam Allah yang Allah bagi pada siapa? Pada Nabi dan pada Rasul sahaja. Baik, jelas di situ anak-anak? Baik, jelas? Kalau jelas, kita pergi kepada paparan yang seterusnya. Baik, ini adalah maklumat-maklumat penting yang anak-anak kena faham, kena ingat sepanjang kisah yang kita belajar tentang wahyu teragung. Kita tengok tajuk dia dulu. Penurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah apa? Kita nak tahu macam mana first time, pertama kali Nabi Muhammad dapat wahyu. Nabi Muhammad dapat arahan daripada Allah. Maka kita nak tahu macam mana jalan cerita dia. Baik. Ustazah ambil daripada buku teks poin-poin penting. Pertama, kita lihat kejadian wahyu pertama ini berlaku pada tarikh, tengok nombor 1, tarikh. Tarikh ni tarikh apa? Tarikh kejadian.
Tarikhnya berlaku pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Kejadian wahyu pertama berlaku pada 17 Ramadan. Nombor 2, umur. Umur siapa? Umur Nabi. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu naik atas bukit Hira tadi, Gua Hira, duduk dalam Gua Hira, Nabi Muhammad dapat arahan daripada Allah. Berapa umur Nabi? Umur Nabi adalah 40 tahun. Umur Nabi adalah 40 tahun. Masa tu umur Nabi umur 40 tahun. Baik, lihat nombor 3. Siapa yang membawa wahyu tadi? Malaikat pembawa wahyu. Okey, Allah nak bagi arahan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Siapa jadi postman? Postman. Ataupun siapa yang membawa wahyu tadi, membawa arahan Allah? Malaikat apa? Malaikat Jibril. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Baik. Kita lihat nombor 4. Tempat. Nombor 4 ialah tempat. Tempat tu maksud apa? Kejadian malaikat Jibril bagi wahyu yang Allah suruh hantar tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku di tempat mana? Iaitu di Jabal Nur yang kita tengok bukit tadi. Di Jabal Nur, dan di Jabal Nur itu ada gua namanya Gua Hira yang kita tengok yang ada lubang tu. Malaikat masuk bila Nabi Muhammad ada dalam tu, malaikat pun masuk jumpa Nabi. Malaikat apa? Malaikat Jibril masuk jumpa Nabi. Baik. Kita lihat poin yang nombor 5 yang anak-anak kena tahu, iaitu isteri Nabi. Isteri Nabi. Isteri Nabi yang pertama masa kejadian penurunan wahyu ini, dalam kisah ini bernama Khadijah binti Khuwailid. Sebut Khadijah binti Khuwailid. Baik, nombor 6. Baik, siapa lagi yang terlibat dalam penurunan wahyu dalam kisah yang kita nak cerita ni? Iaitu seorang pendeta Nasrani. Pendeta ni maksudnya seorang orang yang pandailah dalam agama Nasrani. Pendeta Nasrani. Siapa nama pendeta Nasrani itu? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Baik, nombor 7. Ayat Al-Quran yang pertama sekali yang Allah turunkan. Kita tahu kan Al-Quran itu tebal. Tapi ayat yang first time yang Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula-mula sekali yang Allah bagi pada Nabi Muhammad ialah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Apa bunyi surah Al-Alaq ni? Baik, anak-anak kena baca, kena ingat, kena hafal. Tapi dengar dulu apa yang Ustazah baca. Baik, Ustazah baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Baik, ayat 1 sampai ayat 5. Ini ialah ayat Al-Quran yang pertama sekali yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat pada ayat ini ada perkataan Iqra. Iqra sama dengan buku Iqra kita ni. Sama tak? Buku Iqra. Buku Iqra. Iqra. Baik, apa maksud Iqra? Iqra ni maksudnya baca. Kena baca. Mula-mula sekali Allah arahkan kita kena baca. Bacalah, kena rajin membaca. Baik, ini ialah tentang maklumat wahyu yang pertama. Baik,
Ustazah nak cerita pula macam mana proses Malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia bermula macam ni. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan dibesarkan di Mekah. Mekah yang mana? Yang Ustazah tunjuk gambar tadi. Iaitu gambar yang ada Kaabah hitam tu. Nabi Muhammad selalu beribadat di Kaabah tadi, di depan Kaabah. Tapi Nabi Muhammad tak seronok. Sebab apa? Sebab di depan Kaabah itu masa zaman itu adanya banyak berhala-berhala. Maka apa yang berlaku? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu, boleh dikatakan setiap hari masa itu, setiap hari Nabi Muhammad akan naik panjat Bukit Nur ataupun Jabal Nur, walaupun berbatu, walaupun pasir, Nabi Muhammad panjat sampai di puncak dia, dekat-dekat sampai puncak, ada satu lubang namanya Gua Hira. Nabi Muhammad akan duduk dalam gua itu dengan sorang-sorang dan akan beribadat pada Allah. Nabi Muhammad salat, Nabi Muhammad berzikir, Nabi Muhammad berdoa pada Allah. Supaya apa? Supaya semua orang Mekah menganut agama Islam. Tak payah sembah-sembah berhala dah. Itulah yang selalu Nabi Muhammad buat. Jadi suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sorang-sorang dalam Gua Hira. Dalam gua tu Nabi Muhammad duduk sorang-sorang. Macam biasa Nabi Muhammad berdoa supaya semua orang jadi baik. Nabi Muhammad berdoa supaya semua orang jangan gaduh-gaduh, jangan bergaduh, jangan berkelahi, jangan pukul-pukul. Maka seperti biasa Nabi Muhammad berdoa, tiba-tiba datang Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi face to face. Malaikat Jibril, Nabi. Dua je, tak ada orang lain. Jadi bila Malaikat Jibril datang jumpa Nabi, Malaikat Jibril kata apa? Ni tengok yang warna merah ni. Malaikat Jibril kata apa? Baca. Malaikat Jibril kata kepada Nabi, baca. Iqra, baca. Tapi apa yang Nabi Muhammad kata pada Malaikat Jibril? Nabi Muhammad kata ni, Nabi Muhammad yang kala hitam ni berkata apa? Ana biqari, aku tidak boleh baca. Nabi Muhammad kata, aku tak reti baca. Kemudian apa Malaikat Jibril buat? Malaikat Jibril buat apa? Yang kala merah ni, yang kala merah ni ialah perbuatan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril peluk Nabi kuat-kuat dan Malaikat Jibril kata apa? Baca. Kemudian Nabi Muhammad kata apa lagi? Ana biqari, aku tak boleh baca. Kemudian apa Malaikat Jibril buat? Malaikat Jibril peluk Nabi lagi. Peluk kuat-kuat. Kemudian Malaikat Jibril kata, baca. Kemudian Nabi Muhammad kata apa pula? Ana biqari, aku tak boleh baca. Kemudian Malaikat Jibril marah tak Rasulullah? Malaikat Jibril marah tak Nabi Muhammad? Tak, Malaikat Jibril tak marah Nabi Muhammad. Tapi Malaikat Jibril mengajar kepada Nabi Muhammad surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang kita baca tadi. Baik. Bila Malaikat Jibril ajar kepada Nabi Muhammad, Malaikat Jibril baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ni yang kita baca tadi. Bila Malaikat Jibril baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad pun ikut baca pula. Malaikat Jibril sebut lagi khalaqal insana min 'alaq. Nabi Muhammad pun ikut baca. Ayat 3 Malaikat Jibril baca lagi Iqra wa rabbukal akram. Nabi Muhammad pun ikut baca. Ayat keempat Malaikat Jibril kata lagi allazi 'allama bil qalam. Nabi Muhammad pun ikut baca. Sampai ayat kelima Malaikat Jibril kata allamal insana ma lam ya'lam. Maka Nabi Muhammad pun ikut baca. Baik. Selepas Nabi Muhammad baca 5 ayat ni semua dalam surah Al-Alaq ni, apa berlaku?
Maka Nabi Muhammad dalam keadaan terkejut. Terkejut kan nampak malaikat. Nabi Muhammad dalam keadaan terkejut, maka Nabi Muhammad terus balik ke rumah. Bila Nabi Muhammad balik ke rumah, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan isteri Nabi Muhammad. Siapa nama isteri Nabi Muhammad? Nama isteri Nabi Muhammad yang kita lihat tadi awal-awal, nama ialah Khadijah binti Khuwailid. Maka Nabi Muhammad pun cerita kepada isteri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita apa yang berlaku. Malaikat Jibril datang, suruh baca. Nabi Muhammad pun ceritalah kepada isteri Nabi Muhammad. Cerita. Kemudian masih lagi dalam keadaan gementar, menggigil. Maka apa isteri Nabi Muhammad Khadijah binti Khuwailid buat pada Nabi Muhammad? Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Muhammad ambil selimut dan isteri Nabi Muhammad selimutkan Nabi Muhammad. Cuba tengok, sayangkan isteri Nabi kepada Nabi, isteri Nabi pun selimutkan Nabi. Bila dah selimutkan Nabi, Nabi dah rasa lega, tenang. Kemudian isteri Nabi pergi berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani yang Ustazah sebut tadi ni. Bila pergi berjumpa dengan pendeta Nasrani, siapa pendeta Nasrani itu? Pendeta Nasrani itu sebenarnya adalah sepupu isteri Nabi Muhammad. Kemudian Khadijah tadi, isteri Nabi Muhammad pun ceritalah kepada pendeta Nasrani. Yang pendeta Nasrani nama apa? Waraqah bin Naufal. Maka isteri Nabi Muhammad Khadijah binti Khuwailid pun ceritalah kepada pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal. Apa yang Nabi Muhammad cerita pada dia. Bila dah cerita, Waraqah bin Naufal pendeta Nasrani itu kata apa? Dia kata, oh ini suami kamu, yakni Nabi Muhammad akan menjadi seorang utusan Allah. Dan pendeta Nasrani itu kata, kalaulah umur aku panjang, aku pun nak ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, inilah cerita tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Jadi, Rasulullah kena naik bukit, bersusah payah untuk dapatkan wahyu. Samalah kita untuk dapatkan ilmu. Untuk dapatkan ilmu, tak kiralah mata pelajaran apa pun, kita kena bersusah payah baca buku, bersusah payah kena ikut apa yang cikgu ajar sekarang ni dalam YouTube ke, dalam WhatsApp ke, dalam Google Meet ke, kena bersusah payah. Tak boleh malas dalam menuntut ilmu. Baik, boleh ya anak-anak? Faham ya tentang cerita wahyu teragung. Baik. Kita lihat hari ni, ini yang warna merah ni. Tugasan anak-anak. Selepas anak-anak tonton video, tengok gambar, tonton video, dengar apa yang ustazah cerita tadi, maka ustazah nak anak-anak jawab soalan-soalan ini. Baik. Cara nak jawab soalan ini, anak-anak ambil buku tulis, anak-anak salin semula arahan jawab semua soalan berikut. Garis tepi, tulis hari bulan, kemudian tulis arahannya, salin. Nombor 1 apa dia? Nombor 1, nama Nabi yang kamu pelajari tadi ialah Nabi apa? Kita pelajari tadi Nabi apa? Takkan Nabi Jibril, itu nama malaikat. Iaitu nama Nabi tadi ialah Nabi apa? Nabi Muhammad. Kita lihat nombor 2. Umur Nabi ketika menerima wahyu ialah apa? Semua tu Ustazah dah bagi dah point kat sini. Semua anak-anak boleh tengok kat sini. Nama Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi ketika menerima wahyu 40 tahun. Tu dah ada dah. Susah kat mana? Tak susah pun. Baik, kita lihat lagi. Wahyu bermaksud, wahyu, apa makna wahyu? Kan dah ada dah kat atas ni. Wahyu ialah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Tak susah pun. Semua dah ada dah. Kena rajin je. Okey, Nabi menerima wahyu pada tarikh bila? Bila Nabi terima wahyu? Kita tengok sekali lagi kat atas ni, tarikh 17 Ramadan. Dah ada dah jawapan. Nabi menerima wahyu pada tarikh, nama malaikat yang menyampaikan wahyu tadi ialah malaikat apa? Malaikat apa? Kan ada dah jawapan kat sini.
Malaikat apa? Malaikat Jibril di sini, malaikat Jibril. Kemudian apa lagi? Nabi menerima wahyu di Jabal apa? Jabal apa? Jabal Nur. Gua apa? Gua Hira. Nama isteri Nabi ialah siapa? Dah ada dah kan tadi? Ustazah dah tulis dah tadi. Khadijah binti Khuwailid. Kemudian apa lagi? Waraqah bin Naufal seorang pendeta. Pendeta apa Waraqah bin Naufal? Tengok sini, pendeta Nasrani. Kemudian apa lagi? Surah pertama diturunkan ketika Nabi menerima wahyu ialah surah apa? Nak tahu surah apa? Kita tengoklah yang tadi, iaitu ayat pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tulis semua ayat dalam surah Al-Alaq yang kita belajar tadi. Tulislah semua ayat 5 ayat tadi. Ayat 1 sampai ayat 5. Tak payah pun, senang je. Tapi dia kena rajin. Ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perkara ini anak-anak tulis dalam buku tulis pendidikan Islam dan jawab soalan ini. Jelas ya anak-anak arahan Ustazah? Baik. Anak-anak boleh bila nak jawab soalan, anak-anak boleh buka balik YouTube, tengok balik, tarik balik, tengok balik jawapan dia macam mana. Baik. Arahan, tonton video di atas sehingga faham. Boleh tonton banyak-banyak kali. Kemudian tulis kehadiran ke dalam Google Form yang diberikan. Hanya sekali je yang mengisi nama. Maksudnya nama anak-anak bila dah sekali tonton, bukan setiap kali tonton kena isi kehadiran, tak. Bila kita tonton je, kita isi kehadiran. Tapi kalau tonton banyak kali, tak payah isi dah kehadiran. Isi yang first je. Yang mula-mula je. Kemudian berpandukan nota yang Ustazah berikan, jawab semua soalan dalam buku tulis pendidikan Islam. Baik, boleh ya anak-anak? Ustazah harap anak-anak faham nak buat macam mana. Kita tak boleh duduk dalam kelas. Terpaksa belajar dengan cara macam ni. Tapi Ustazah tahu anak-anak yang bijak. Faham, anak-anak rajin sebenarnya. Mesti lepas tengok video ni terus ambil buku tulis, terus buat kerja. Ustazah tahu ni, semua ni rajin. InsyaAllah, boleh insyaAllah. Jadi selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.